Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebagian yang ditanggung oleh kamu, yang sangat inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah diri, dan Dialah yang mempunyai arasy yang besar. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza sami'tul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلى الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة." Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu mendengar Bilal, yakni penyeru azan, maka jawablah kamu seperti kalimah-kalimah azan yang diserukannya. Kemudian setelah selesai azan, berselawatlah kamu ke atasku, kerana sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah melimpahkan 10 rahmat kepadanya dengan sebab satu selawat itu. Kemudian pohonkanlah kamu kepada Allah untukku, supaya aku diberikan al-wasilah. Kerana al-wasilah itu ialah satu darjat kedudukan di syurga yang tidak patut dikurniakan melainkan kepada seseorang daripada hamba-hamba Allah yang terpilih. Dan aku berharap bahawa akulah hendaknya orang itu. Maka sesiapa yang berdoa memohonkan untukku supaya dikurniakan al-wasilah itu, maka berhaklah ia mendapat syafaatku. Halat lahu syafa'ah. Ya, kita dapat syafaat Nabi. Apa pengajaran kita dapat? Bila dengar azan, ya tuan-tuan, bila kita dengar azan, maka kita berhentilah daripada aktiviti dunia. Kalau tengah bercakap, berhenti. Kalau tengah kerja sekejap, berhenti. Kalau tengah makan, berhenti. Begitulah. Ya, maksudnya berhenti. Apa nak buat? Kita jawab setiap kalimah azan tersebut. Ya, jawab. Ya, berhenti dan jawab. Ya. Tapi kalau tengah bawa kenderaan, jangan berhentilah. Ya. Kalau bawa kenderaan berhenti, memang kita yang nak jalan tu maksudnya. Ya. Maknanya tak payahlah berhenti. Ya, kita terus jawab azan tersebut dan kita doa kepada Allah Ta'ala seperti mana yang biasa kita baca. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wa fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda lilladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ada perkataan apa dia? Ati Muhammadanil wasilah. Kita minta dengan Allah. Itu doa tu pun Nabi yang ajar, supaya Nabi dapat wasilah, duduk paling tinggi, dan bagi syafaat kepada orang yang mendoakan baginda Nabi SAW dengan berselawat. Jadi flowchart dia, azan, kita diam, jawab, habis selawat dulu.
Selawat dulu, kemudian barulah kita doa. InsyaAllah di akhirat nanti Nabi kenal orang-orang yang memberikan membacakan selawat dan mendoakan baginda Nabi SAW untuk dapat al-wasilah. Sadaqallahu wa rasuluh. Yang berbahagia barisan pegawai dan kaki tangan MBI, seterusnya kepada urus program, ya, Cik Suzy, masya-Allah, ya. Bila Cik Suzy nak jadi puan ni, ya. Puan Mimi dah lama dah jadi puan tu. Kena belajar dengan Puan Mimi tu, ya. Okey, kemudian sahabat saya Saudara Reza dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang berada di hadapan saya ataupun yang menonton secara FB live kot, ya. Lalu live lah, insya-Allah. Jadi pertama syukur alhamdulillah, lama kita tak jumpa tuan-tuan. Dan saya ucap terima kasih kepada MBI kerana memberi peluang dan ruang untuk saya berkongsi ilmu dengan tuan-tuan. Dan mudah-mudahan perjumpaan kita walaupun hanya lebih kurang setengah jam lebih sikit tuan-tuan. Pertamanya mudah-mudahan kita dapat ilmu, ya, selalu kita sebutkan. Datang majlis niat lillahi ta'ala, cari ilmu nombor satu. Bila dapat ilmu, mudah-mudahan majlis ilmu ni juga memberikan peluang untuk kita berkongsi. Ya, berkongsi apa tuan-tuan? Pengalaman-pengalaman, ya, bersama dengan para asatizah yang macam-macam yang menguruskan hal ehwal manusia lah, khususnya mengikut bidang masing-masing. Kalau macam saya, macam sedia maklum tuan-tuan lah, ya, saya dan rakan-rakan di antara orang yang menguruskan hal ehwal perkahwinan, nikah cerai, ya, dalam negeri Selangor, ya. 1001 cerita tuan-tuan. Dan saya suka ingatkan, janganlah kita ni kadang-kadang nampak simple tapi jangan sampai peringkat terlalu beradat hingga melampau syariat. Saya selalu sebut tu tuan-tuan. Jangan terlalu beradat hingga melampau syariat. Nak nikah bukan tak boleh berandam-andam tu. Tapi kalau nak cantiknya tuan-tuan, maknanya kalau kata nak berandam ke apa ke, biarlah waktu yang sesuai, janganlah sampai waktu dandan kita nak menikah pukul 1, pukul 12 tu lah baru nak berdandan itulah inilah. Nanti kalau dah nikah pukul 12, belum pukul 1, belum 2, belum tentu dibuka make upnya lagi tuan-tuan. Mencontohlah, ni contohlah. Ya, janganlah begitu. Bukan tak boleh, ya. Lagi-lagi orang perempuan lah, ya. Orang perempuan kalau nikah mesti nak berlawa-lawa, ya, Cik Suzy, ya. Kan kalau tak kan tak jadi nikah pula ni. Kat gambar lawa ni live tak berapa comel lah, cancel lah. Contoh. Orang lelaki tak apalah, ya. Orang lelaki dia memang biasanya memang macam itulah wajahnya. Ya, tak percaya cuba tengok Cik Reza masa nikah dengan sekarang sama tak? Ya sama orangnya lah, muka dah lain dah. Sekarang umur dah 60, dulu nikah umur 20, lain. Ya, gitu. InsyaAllah. Dan yang ketiga, mudah-mudahan dengan ilmu tersebut kita dapat manfaatkan untuk diri kita dan orang yang paling berhampiran dengan kita. Ya, untuk diri kita dan orang yang paling berhampiran dengan kita. Walaupun simple. Macam saya saya mulakan tadi kuliah tadi dengan baca surah ayat 128, 129 dan surah Al-Baqarah. Ya, tuan-tuan, ni manfaat besar ni tuan-tuan, manfaat besar. Kata dalam tafsir ayat yang terakhir tadi tu, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Sebaiknya di pagi hari kita baca 7 kali. Yang saya bacalah dalam tafsir tu, sebaiknya 7 kali. Jadi insya-Allah dengan tawakal kita dengan Allah yang begitu hebat, Allah akan cukupkan urusan kita pada hari tersebut. Kan? Kalau kita kerjanya insya-Allah cukup. Kalau kita makan insya-Allah cukup. Kalau kita kahwin tak adalah boleh cukup. Insya-Allah cukup. Ada gitu, ya. Kalau beranak pun insya-Allah cukup. Mana serba-serbinya cukup. Ya, itu di antara ayat yang kita kaitkan dengan tawakal kita pada Allah. Sebenarnya banyak ayat-ayat lain walaupun simple-simple. Ya, dan suasana kita Covid hari ini tuan-tuan, saya suka juga kita kongsikan Ali Imran 173. Ayatnya berkaitan dengan kisah Perang Badar. Tapi ayat yang hujung tu, itu ayat yang simple tapi manfaatnya cukup besar dalam kehidupan kita untuk kita menghadapi ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang berat. Ya, ni kalau saya baca ayat ni tuan-tuan tak hafal ni, memang yang laki ni boleh disunatkan lagi sekali ni.
Pendek aja ayatnya. Ya. Yang ada handphone Quran boleh buka, tengok 173 Ali Imran. Ya, ayatnya agak panjang tapi ambil ujung tu pendek je. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya kan? Kalau ni sambung terus pun tak apa. Dengan doa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka dalam tafsir, ayat ni tuan-tuan ada disebutkan di antara ayat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana nak dicampakkan ke dalam api yang marak menjulang. Kan Nabi Ibrahim nak dibakar oleh Namrud kerana menghina Namrud, ya, lawan bapa dia toke berhala. Ini tuan-tuan, ya, biasa dengar kisah ni tuan-tuan. Nabi Ibrahim dibakar berapa hari tuan-tuan? Nabi Ibrahim dibakar berapa hari? Biasa dengar cerita Nabi Ibrahim kan? Berapa hari dibakar? Bukan sekejap tuan-tuan. Dalam riwayat mengatakan dia dibakar 3 hari tuan-tuan. Telung dino dibakar. Karapannya Namrud jadi geseng. Tuan-tuan. Namrud cakap geseng, tak pelik tuan-tuan. Harapannya Namrud supaya geseng itu dia terbakar, maknanya hangus tuan-tuan. Tapi alangkah terkejutnya, dah riwayat mengatakan bila dah dibakar 3 hari tuan-tuan, Nabi Ibrahim tu keluar tu, dia relax je, dia boleh kuis-kuis yang arang-arang tu. Dia kesepak-sepak keluar macam tak ada apa-apa, Masya Allah. Tetapi tatkala nak dicampakkan, itulah Nabi Ibrahim membaca ayat itu. Dia kata apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Serah bulat-bulat pada Allah. Duduk 3 hari dalam neraka, na'udzubillah. Duduk dalam api yang marak menjulang. Tak ada apa-apa tuan-tuan. Jadi ulama mencadangkan, dan ayat itu juga terkait dengan kisah baginda Nabi SAW lepas perang Uhud, patah balik ke rehat, ya, kemudian Allah arahkan supaya berperang semula, arah kejar orang Quraisy. Ya tuan-tuan, cuma nak beritahunya tuan-tuan, ulama mengatakan kita yang susah hati, jiwa tak tenang, dugaan yang berat, ya, kemudian kita dibebani dengan perkara-perkara yang di luar kemampuan kita, dan mungkin suatu ujian berat terkait juga dengan COVID dan sebagainya, penyakit berat, tuan-tuan, tundukkan hati, tundukkan jiwa hati kita ni tuan-tuan, tawaduklah kita, minta dengan Allah, dengan kita minta menyebut-nyebut kalimah ayat tadi, hasbunallahu wa ni'mal wakil. InsyaAllah Allah tolong kita, InsyaAllah. Dan inilah juga yang kita sebut yang kita kaitkan dalam kehidupan keluarga kita. Sebab tajuk saya kan, janji saya kita masih lagi dalam membincangkan hak-hak suami selepas perpisahan. Yang selalu kita dengar hak isteri, sama juga dengan hak-hak suami ada hak. Yang nak beritahunya, kita hari-hari di jabatan macam-macam isu. Walaupun isu yang berkaitan nikah, kadang-kadang susah nak uruskan nikah tuan-tuan. Memang payah macam-macam. Kan? Sebab pendirian kita masih tetap minta dokumen-dokumen wajib. Kan? Kalau isteri meninggal, kita minta surat mati original. Kalau bapaknya meninggal, kita mesti minta original. Kadang-kadang ustaz, bapak saya meninggal ustaz tahun 40. Belum zaman Jepun lagi ustaz. Macam mana kita nak? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Minta dengan Allah, Allah pasti akan tolong. Memanglah agak susah, tapi tetaplah kita kena ke JPN contohnya. Ya kan, kena buat carian dekat sana, dan pasti JPN pun tahu, JPN pun yakin dah meninggal bapak tu pun. Tapi macam mana nak dokumentasikan, ada cara dia. Ini saya bagi benda dia kadang mengeluh dah susahnya lah, apalah ustaz lah. Ada sampai dekat saya ni janda ustaz. Dah mati aku peduli lah, kau janda ke balu, aku peduli apa? Kau ingat kalau aku janda, aku janda pula. Kalau kamu janda, aku boleh lepas-lepas kau macam itu je. Tak. Tetap peraturan. Cuma tawakal dengan Allah kena buat. Kena orang kata usaha dan tawakal. Tuan-tuan, ni saya bagi contoh bukti. Ini cerita benar. Saya tak datang berapa bulan ni tuan-tuan. Ada seorang perempuan tuan-tuan. Ya, statusnya janda balu saya tak ingat. Ya, janda balu saya tak ingat tuan-tuan. Tapi standard bila nak kahwin, tapi dia tak adalah tua sangat perempuan tu, dalam mungkin dalam 40-an lah. Dia bayi-bayi saya lah, bayi-bayi saya. Tapi nampak berumur sikit lah. Saya nampak umur 28 lagi, 29 gitu. Cik Suzy, Masya Allah, 15 tahun, Masya Allah. Kan? Tapi bila nak kahwin, kita tetap minta surat nikah mandan ayah. Ada yang argue secara baik, ada argue secara tak baik, saya tahu. Susah sangat, kalau tahu berang payah sangat nak kahwin. Ada macam tu.
Kan? Saya diam aja, borang dia kan borang saya. Ada yang tanya juga kenapa kita terangkan. Kan? Termasuklah isu anak sataraf, tak sataraf sebab kita dah jumpa. Umur perempuan tu umur berapa saya dah cerita, rupanya anak tidak sataraf, nikahnya bermasalah, dibubarkan mahkamah, anak-anaknya terkait dengan waktu syubhat, kita ceritakan. Dia susah sangat nak kahwin, Ustaz, macam mana nak cari surat nikah mak bapak saya, susah. Saya kata gini, ni berdasarkan pengalaman, saya kata gini, sekarang kita kata susah sebab kita rasa kita yang kena usaha benda tu. Adik-beradik berapa orang saya cakap dengan dia, adik-beradik saya ramai, ada 6, 7, 8 orang. Cuba tanya, mungkin ada di antara mereka yang memegang dokumen tersebut. Ya, contoh kalau katalah dia orang Selangor, bapaknya mungkin orang mungkin Kedah ke, mungkin pergi ke, susah nak cari, tak sempat nak balik, apa payah kan. Kita boleh bantu insya-Allah, tapi adalah caranya. Tapi cuba tanya dengan adik-beradik, kita usaha dan kita akan bantu insya-Allah, saya kata. Kadang-kadang masa itulah yang termasuk laki-laki rumah tangga kita, cubalah tawakal lebih sikit dengan Allah. Dalam keadaan macam ni tawakal, insya-Allah Allah tolong. Ni benda baik. Tuan-tuan, ada kes berlaku ni betul. Dia beritahu dindang, tak apa, cuba dulu. Nanti kita sama bantu. Dia jumpa saya lebih kurang lah, lebih kurang dia jumpa saya dah pukul 11, 10, lebih macam itulah, lebih kurang lah. 10 ke macam itu, tuan-tuan. Lebih kurang 2 jam. 2 jam dia WhatsApp balik. Alhamdulillah Ustaz, rupanya ada kerabat saya simpan dokumen nikah mak. La ilaha illallah. Nampak tak? Macam mana tergerak hatinya kalau ikut flowchart dia, ya? Lagi-lagi kalau orang yang jaga hubungan dengan Allah, nak buat apa-apa sembahyang hajatnya tak lupa, ya kan? Hari ini nak kerja, hari ini begini, kita pun bangkit malam ataupun kita masa sunat duha tu kita minta dengan Allah, tawakal dengan Allah. Tak sangka nak Allah lorongkan benda tu. Kan? Datang ke pejabat agama, sampai ke pejabat agama urusan kat kaunter, tapi flowchartnya kadang-kadang sampai dekat pejabat agama, akhirnya naik ke atas. Akhirnya contohlah, jumpa saya, kita sembang, kita pun tercakap. Cuba tanya dengan adik-beradik yang ada kemungkin kok ada. Tuan-tuan, lebih kurang 2 jam je Cik Rizal. Di WhatsApp saya, Alhamdulillah Ustaz, rupanya kerabat dia ada yang simpan dokumen nikah mak opak dia. Nampak tak? Sebab kita tak tanya kan. Itu contoh. Ya, yang isu walinya enggan, walinya ghaib, minta dengan Allah. Hati kita ni milik Allah. Kan? Itu yang selalu kalau ke keluarga lah, khusus paling glamour lah. Kadang-kadang sampai gaya macam ni kan. Saya tetap dengan pendirian saya. Oh, cakap dia tu. Saya tidak akan berubah, apa nak jadi, jadilah. Saya tetap teruskan kat mahkamah. Oh, luar biasa cakapnya. Lakinya bang, kalau dia boleh tetap, kenapa saya tidak? Oh, hayatnya begitu. Tapi kita kata, kalau ada anak tu pandang jauh sikit lah. Tak ada, hati saya Ustaz dah terkunci. Oh, hati terkunci, ram lah ram. Kan? Tapi saya cakap, hati kita ni Allah yang pegang. Allah nak balikkan sekejap je, saya cakap dengan dia. Allah nak balikkan sekejap saja. Ya kan? Jadi kalau kata contoh isterinya marah-marah ke apa gitu, ingin minta cerai ke apa, lakinya kena sabar, tawakal dengan Allahnya kuat, doanya kuat, Allah boleh balikkan. Sebab kita cakap benda ni berfakta. Ya kan? Bagian nak erat datang, tak nak. Tapi akhirnya telefon kita balik, Ustaz, macam mana Ustaz kalau saya tangguh sekejap, nampak suami saya ada sikit perubahan, boleh tak? Saya kata tak ada masalah. Sebab saya cakap dengan apa, dengan ini prinsip saya lah. Hati manusia ni kita Allah Ta'ala yang pegang, dia boleh balikkan. Itu hadis Nabi SAW pun jelas. Tapi kalau kita pengamatan hari ini, tuan-tuan biasa nampak apa kata yang istilah batu yang dititik, batu yang keras dititik dengan air pun lama-lama dia akan lekuk. Benda-benda macam ni, tuan-tuan. Ya? Okey. Jadi tawakal kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kena ke COVID ni, tuan-tuan, pun kita kena tawakal lah. Ya? Semalam berapa? Semalam yang positif berapa? Ya. Tak tengok? Masya Allah. Yalah, orang ahli Quran memang tak sempat. Ahli Quran, ahli hadis. Handphone pun Masya Allah tak ada tengok benda-benda ngarut je. Ngaji je. Masya Allah. Ini boleh nanti. Susi ini yang ni. Jangan cak jauh-jauh. Yang ini aja dah confirm. InsyaAllah syurga ni. Ya, tengok pun ada iras. Dah ambil yang ini aja. Dah kahwin belum? Belum. Masya Allah. Boleh disolat hajatkan nanti insya-Allah. Ya, baik dah. Sajalah usik tuan-tuan. Ya. Baik, saya balik kepada perbincangan kita tuan-tuan. Yang lepas
Ya, pasal dah lama sangat kita tinggalkan, tapi sepintas lalu kita ingatkan balik bila suami isteri berpisah. Ini hak suami ya. Kita baru sampai ke bab yang ketiga lagi ni. Ya, yang hak asas maknanya hak rujuk dalam iddah, ya, hak mendapatkan iwad. Iwad ni maknanya ganjaran lah ya daripada tebus talak. Dan yang ketiga baru sampai hak pensabitan atau penafian nasab ya. Kita dah sebutkan mukadimahnya, saya ada catatan di sini tuan-tuan ya. Lepas tu benda ni insya-Allah. Kemudian saya dah jelaskan sedikit dari segi penjelasan berkaitan dengan nasab ya, sama ada anak itu anak yang sataraf, anak yang wati syubah atau anak luar nikah ya, dan tempoh kandungan minimum yang lepas ya, sikit. Tempoh minimum kandungan yang lepas. Perempuan mengandung paling pendek berapa lama? Dah ingat, lebih kurang 6 bulan ya. 6 bulan 2 lazar. Lebih kurang lah sekiraan hari 178. Kalau dia mengandung lebih 6 bulan, insya-Allah bolehlah melahirkan anak ya, mungkin dalam keadaan yang tercepat keluarga melahirkan anak, insya-Allah sempurna anak tersebut, walaupun mungkin saiznya kecil sangat, tapi sempurna jadi bayi dan insya-Allah dia boleh hidup. Itu alal aqal paling kurang. Sebab tu kalau kata anak saya ustaz dikandung, ustaz betul ustaz, anak saya macam baru ni budak saya kata ustaz tolong kira ustaz, saya kira ni tak cukup 9 bulan, saya kira berapa kira 6 bulan lebih, 7 bulan dah lepas. Ya, lepaskan. Oh macam tu. Ya. Tapi kalau bawah kurang daripada 6 bulan, mustahil. Baby hidup 3 bulan. Macam mana? Nikah bulan 10, nikah bulan 9, bulan 12 beranak. Apa ceritanya tuan-tuan? Kan terang-terang anak tak sah, taraf. Ya, saya tak datang sini berapa bulan tuan-tuan. Kita ada kes kita uruskan 6 bulan kata Syareza. Ya, saya ada kes tu tuan-tuan, bagian nak erat dia minta tolong dengan kita. Kita pun jumpalah, bantulah uruskan. Saya jumpa, saya terangkan, habis terangkan, besoknya saya dapat mesej, ustaz, kena tangguh nikah tu, kenapa? Budak perempuannya beranak. Oh alah, baru nak dicerita uruskan, sebab yang datang pun dia punya macam kawan, saudara dia lah, kawan saya. Kan? Baru cerita dokumen, WhatsApp saya besoknya, katalah jumpa hari ni, besok WhatsApp, ustaz, dah budaknya dah beranak dah sah. Oh alah. Ya sudah lah. Jadi kalau begitu, itu terang-terang anak tidak sah taraf ya. Hukum jelas, jangan nak dolak dalik, tidak boleh dinasabkan kepada laki, wajib dinasabkan kepada ibunya. Itu yang paling betul. Ya, okey dah ya. Itu paling singkat dan paling lama iaitu 4 tahun ya. Perempuan boleh mengandung dalam tempoh yang paling lama pengiktirafannya ialah 4 tahun selepas tarikh perceraian sebagai anak sataraf dan dinasabkan kepadanya. Itu maksimum 4 tahun mengandung. Macam mana agak luar biasa, pelik tak pelik tuan-tuan? Tapi ialah mungkin jarang berlaku dan saya pun tak pernah jumpa setakat ni, tapi fiqh bahas begitu. Ya, urufnya 9 bulan. Ya, urufnya 9. Yalah, saya percayalah ibu-ibu kat sini majoriti semua mengandung 9 bulan ya. Ibu-ibu lah, yang Cik Suzy belum lagi lah ya. Ibu-ibu 9 bulan majoriti. Ya, baik. Seterusnya tuan-tuan, itu yang dikaitkan. Okey. Ini kita masuk ni. Selain itu, suami perempuan yang melahirkan seorang anak juga berhak untuk menafikan nasab. Ya, ni mana bapa dia tu tak nak ngaku dia anak dia, tetapi penafian itu hendaklah melalui satu cara, iaitu dengan secara li'an. Tak ada cara lain. Ya, tak ada cara lain. Ya, nanti saya terangkan ada isu pelik, tetapi itu keadaan dia. Baik, antara alasannya yang boleh menyebabkan dia buat apa? Pertama, dalam tempoh perkahwinan atau iddah, suami tidak pernah menyetujui isterinya, tetapi isterinya hamil dan melahirkan anak. Kan balik? Nikah wae lanange mabur kejap je lah. Lanange mabur pun boleh lah.
Lanangnya mabur ke, pergi belayar ke, tak sempat usik isteri. Kan? Faham usik? Dah faham dah. Tak kahwin pun dah faham. Ini staf mana ni? Kena isi borang cepat. Ya? Dia tak pernah usik, tak pernah apa-apa, tahu-tahu meteng. Ataupun selepas dia bercerai, ya, tak pernah pun berkahwin dengan, maknanya tak ada rujuk pun dengan suami dia. Kalau tak rujuk pun, kira katalah dia bersetubuh dalam tempoh iddah tersebut, kan? Tiba-tiba isterinya mengandung, kan pelik. Kan, maksudnya begitu, ya. Cuma saya nak ingatkan sikit, ni pasal live ni bagus juga. Ingat ya, yang dikatakan rujuk dalam tempoh iddah bukan masuk masa dalam tempoh period yang ketiga, satu. Maknanya dah habis period ketiga dah ni, dalam tempoh tu dia rujuk. Dah, dia masuk period ketiga tu habis. Tapi yang saya nak sebut, dalam tempoh iddah tu pula, kena ingat, rujuk tidak boleh dengan bersetubuh. Negara kita pegang kaedah mazhab Syafi'i, khusus negeri Selangor. Kalau bersetubuh tidak dikira rujuk dalam iddah. Kan? Saya masa mengaji kan, kita disebutlah, saya ingat ada penceramah, saya tak sebutlah namanya kan. Dia kata apa? Dah, kita dah pegang kita begitu, hukumnya jelas. Pasal tu orang kini kena mengaji. Kalau misal kata dia dah tahu, payah sangat ke kalau dia nak bersama dengan isteri dia? Dia cuma cakap 3 saat aja. Bukan 3 saat, 3 perkataan aja. Kan? Katalah dia bergaduh, bercerai dalam iddah, kemudian dah hisap, kan? Lepas tu nak bersama. Payah sangat ke suami kata, aku rujuk kau? Apa saat? Tak sempat kira. Tak sampai 2 saat, aku rujuk kau. Apa payah sangat? Sabitlah rujuk tu. Kan? Apa payah sangat? Takkan dah bila dah nampak isteri begitu, dia pun tak boleh cakap. On terus. Faham? Tak berapa faham. Itu pasal kena kahwin. Sekejap lagi dia faham. Kan? Takkan sampai dah, bini dah, contohlah bini pun dah get ready dah, kita tengok pun sampai tak cakap langsung. Pelik. Cakap je lah, aku rujuk kau. Apa payah sangat? Kan? Ini contoh lah. Tapi pasal dia pegang ilmu tak kat mana dia mengaji, ya kan? Tapi jangan salah faham. Saya tak kata, setubuh tak kira sebagai rujuk. Tak, mazhab lain boleh, pandangan lain boleh. Kalau contoh, dia suami isteri, ya kan, nikah kat Selangor, bercerai kat Selangor dan tempoh iddah, dua-dua stres, lari ke 2 negara, jumpa kat Nigeria, contohlah. Dua-dua lari kat jumpa kat Nigeria, jumpa kat airport sama, stres. Dia pun lupa pergi dia pun bersama. Dah kira rujuk dah tu. Kan? Lepas tu jumpa Imam Nigeria. Imam Nigeria kata, okey, sah rujuk kat sini pakai mazhab Maliki, boleh katanya. Kan, disahkan rujuk. Balik ke Malaysia, kita sahkan rujuk tak? Boleh. Sebab ketika mana dia rujuk itu tidak berada di negara kita dan disahkan oleh qadhi sana. Maksudnya begitu. Boleh. Tapi dalam negara kita tak boleh. Pasal ni kita, saya 6 bulan tak datang kan, isu macam-macam. Kita jumpa kes yang benda macam ni. Kan? Saya tanya betul-betul. Budak dah confident, saya tanya betul. Tak, jujur saya tanya. Ada tak lafaz rujuk? Tak ada, Ustaz. Saya yakin tak ada. Suami tak ada. Suami tak cakap. Cuma kita dah bersama. Tanya suaminya. Betul ke? Betul. Bersama tu betul-betul lah. Tapi lafaz rujuk? Entahlah Ustaz. Tapi rasa memang tak ada. Tapi kan dah bersama tu kira rujuk lah Ustaz. Kira dia je. Saya kata tak boleh lah. Kita dah suami sendiri. Tak boleh. Kan? Jadi kita sarankan bernikah semula. Ya, ini kita nak jelaskan. Jadi dalam keadaan begini, saya nak jelaskan, kalau kata dalam tempoh iddah dia bersetubuh, kemudian dia mengandung, anak tu dikira anak sahtaraf, ya. Jangan kata anak tak sahtaraf pula. Jangan salah faham. Tapi rujuk itu tidak sabit. Itu kita nak jelaskan. Okey. Jadi kalau misalnya kata dalam tempoh perceraian, suami terus tinggalkan bini, dia yakin masa bercerai itu mesti suci. Itu yang kita nak sebut tuan-tuan ya. Ini satu benda lagi. Ingat, bila nak berpisah ikut peraturan hukum dan undang-undang, dia mesti isteri itu tengah suci. Kalau tengah period memang mahkamah tak bagi. Jadi kalau tengah suci, dia ceraikan isteri dia,
Lepas tu dah dingdong mahkamah dah selesai, dia pun terus keluar. Bila dah keluar tuan-tuan, elok-elok dia lari tak ke balik ke apa sebagainya. Dengar-dengar lepas tahun, bininya mateng. Mengandung dan melahirkan anak. Dan dia pergi ke JPN, dia daftarkan atas nama suami. Ini asbab dia boleh berlaku li'an. Jangan main. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, macam pelik tak pelik hari ini tuan-tuan, saya minta maaf. Saya pernah sebut dengan tuan-tuan, isu yang berkaitan kita risau hari ini, ramai orang yang, ramai itu pasal banyak kita jumpa dah, tapi lah tak sebanyak mana. Tapi kita biasa dengar kata laki perempuan berzina kan, biasa kita dengar, biasa. Kan? Pasangan berjita berzina, kita biasa dengar dah. Na'udzubillah. Tapi tuan-tuan, hari ini kita dengar dan berlaku dah. Orang laki sebagainya, na'udzubillah, yang tak ada isteri ni, dia suka projek dengan bini orang. Dia tackle bini orang, dia berzina dengan bini orang, dan bila isterinya mengandung, senang. Dia kata, dia ada suami, kira suami dia lah. Nampak tak tuan? Bahaya tak bahaya hari ni? Sebab tu hukum fiqh ni ambil kira. Ya? Sebab mungkin di atas keyakinan memang bukan anak dia. Ya kan? Isterinya putih melepak, suaminya putih melepak, anaknya keluar colornya lain macam. Tak kepelik namanya. Ya kan? Muka Jawa, anak keluar betul-betul macam muka orang Cina. Contoh tuan-tuan. Memang tak nampak muka Jawa langsung. Tak confuse kita. Kan? Tapi itu tak boleh jadikan sandaran. Ya, sekadar mengkonfuskan pun berhati-hati. Dia perlu disahkan DNA lah dengan sumpah, tapi endingnya fiqh kata mesti dengan cara li'an. Ya. Nanti dalam bab li'an kita akan terangkan. Berapa dah? 1,5 ya? Sekejap saja. Masya Allah. Ya. Kita habis berapa? 3,5 kan? 3,5. Bulan depan aku datang, siapa kuliah? Suami. 3,5 baru habis. Stres ya. Baik. Yang kedua dia sebut ni, alasan dia boleh nafikan. Dalam tempoh perkahwinan atau iddah, suami atau saksi-saksinya yang adil telah melihat isterinya itu berzina sehingga mengakibatkan dia hamil selepas perzinaan tersebut. Kan? Dalam tempoh iddah tu, dalam perkahwinan, suami dan saksi-saksinya nampak jelas. Ya, nak kata berlaku tak berlaku hari ini, mungkin istilahnya live tu susah sikit lah. Tapi tak tahulah pasal lain ini kan kamera dah macam-macam rakaman kan. Suami tak puas hati dengan isteri, dia pergi letak kamera, tengok bininya skandal tak skandal. Suami isteri tak puas hati, letak kamera, skandal tak skandal. Betul. Hari ini punya cerita, kita tak nafikan. Ya, lepas tu ada pula yang pasangan bengong-bengong. Tu pasangan bengong-bengong tuan-tuan. Dah lah berzina, bengong pula tu. Maksud saya kata bengong. Dia berzina tu dah terang haram berdosa-dosa. Dia boleh pergi tengah main tu, dia pergi rakam lagi tuan-tuan. Ini saya dah cerita banyak kali lah. Banyak kali aku cerita. Yang perempuan tu tunjuk kat saya, yang gambar, dia print lagi, yang email print masuk dalam file. Saya dah cerita banyak kali kan. Ada datang tak? Tak datang. Itulah. Gila tak gila tuan-tuan. Itu pun kita minta maaf cakap lah, oleh kerana benda tu gambar, takut orang edit dan sebagainya. Kita tetap timbulkan keraguan. Kan? Tapi kalau kata video pun kita masih boleh timbulkan keraguan. Kan? Selagi dia tak ikrar, selagi tak ada 4 saksi, kita jangan tuduh orang, berat. Tapi kalau contoh, katalah dia main, dia siap rakam, kejap muka dia, kejap muka, lepas tu tunjuk kartunnya. Faham? Nak lukis ke? Contohnya, kena pula handphone bini, lepas tu bininya dapat ngamuk-ngamuk, itu ini sebagainya. Adalah korenah-korenahnya tuan-tuan. Ya, yang itu kena cerita dekat mahkamah. Ya, sebab tu sekarang ni, isu-isu yang berkaitan dengan rakaman-rakaman ni, masih lagi ada sebahagiannya boleh terima sebagai saksi, ada sebahagiannya masih tak terima sebab masih boleh dimanipulasi. Ya, tapi kamera-kamera ni baguslah, sekurang-kurangnya ada bukti-bukti. Sekarang kan untuk jenayah kena ada bukti, sebahagian usahanya bolehlah. Ya, bangunan ada CCTV, pejabat, rumah pun dah ada sekarang, rumah dah ada, kereta pun dah ada. Tu kamera apa tu yang kat kereta, orang panggil apa tu? Dashcam. Ni ada? Tak ada? Tak. Kena beli. Letak. Sampai menci tu. Pasal nak jadi
Bukti. Pasal baru ni pergi kedai, ada Cina tu promote, abang inilah warna ni bagus lah. Cina faham lah, bagus lah. Abang tengok, kalau apa-apa susah abang tengok. Dia tunjuk handphone dia, kereta abang ni. Ni sebaik semi abang pasang tahu abang, dia kata. Dia pasang kereta abang dia tu kat simpang dia, betul lah ada potong lori ngelanggar gitu kan. Lepas tu dalam reportnya kata lori tu kata yang salah abang dia ni. Nah, pergi balai, tunjuk je benda ni, dah automatik dia menang, dia betul. Pasal bukti A ada, itu tak apalah. Pasal kereta, pasal motor tak ada naik mahkamah syariah, betul. Ada tak motor kereta naik mahkamah syariah? Naik. Jangan tak naik, tuntutan harta pencarian. Kan stres. Tak adalah motornya digeret sampai naik atas. Yang Arif ni lah motornya, nak payahlah, ya. Tapi kadang-kadang motor kereta ni pun boleh jadi gaduh sampai bercerai, tuan-tuan, ya. Iya, bergaduh suami isteri. Contohnya yang 2-3 tahun sudah dekat Bukit Sentosa. Jangan lupa, boleh Google sekarang. Dah lupa dah. Isteri punya marah dengan suami, keretanya rosak, airconnya rosak, minta betulkan, tak dibetulkan. Lalas dibakar keretanya. Kan keluar kat surat khabar. Betul tak Cik Susi? Tak tengok ya? Yalah, orang baca hadis selalu ni tak sempat tengok. Ni cerita betul. Saya termenung kereta jadi bakar tu. Marah dengan suami, keretanya dibakar. Saya rasa dah cerita dah. Tak apa-apa comel lah macam tu lah. Ni kalau bini macam ni bayar Yaman, bakar je tuan-tuan. Bang, saya nak rumah baru. Kena beli kan? Tak dibakar rumahnya dia. Luar biasa punya isteri. Tak tahulah jin mana duduk dalam badan dia tu. Baik, okey. 5 minit lagi tuan-tuan. Saya habiskan dia punya nilai ya. Asbab yang boleh menafikan anaknya. Nanti kelian. Dia caranya lian. Tapi ni benda-benda perkara yang boleh menyebabkan penafian. Yang ketiga, C. Apabila tempoh masa kelahiran daripada tarikh perkahwinan adalah kurang daripada 6 bulan hijrah. Tahu? Saya dah sebut tadi kan. Standard paling kurang 9 bulan. Itu biasanya begitulah. Standard 9 bulan. Ya, 9 bulan berapa minggu? Kalau 9 kali 4 36, betul? Betul? So lebih kurang perempuan mengandung 36 minggu, betul? Ya. Tapi yang hebatnya doktor ni kadang-kadang dia pelik, dia tengok, dia ukur, ni baru 4 bulan ya. Mana tahu dia ada ukuran tape-nya, betul? Saya tak boleh ngaji lah benda ni ya. Tapi dia tahu ya, tarik ini 7 bulan, ini 8 bulan ya, masya-Allah. So ni yang depan ni kena tahulah besok kalau kahwin, kena tahu. Kena ambil berat sikitlah ya. Kena sayang lebih lah orang perempuan mengandung. Saya selalu sarankan pergi klinik, buat buku pink, temankan. Bang, doktor suruh minum air gula, kawankan. Minum sekali lah. Ini manisnya saya pasal dah rasa juga, pernah lah bawa rumah masa tu. Kan, tanya dengan nurse, manis sangat. Try lah kata dia bagi saya. Masya Allah, manisnya ya, dia manisnya tu luar biasa lah. Air gula ya. Kalau garam yang paling masin kat mana? Air garam paling masin kat mana? Laut mana? Pantai Remis. Apa barang Pantai Remis? Laut mana? Laut Mati. Alhamdulillah. Laut Mati yang paling masin kat dunia. Dia punya masin tu sampai pahit ya, dia punya dahsyat tuan-tuan ya. Okey, sajalah. Jadi kurang 6 bulan pelik ya. Macam mana isteri aku boleh mengandung kurang daripada 6 bulan kemudian dia bersalin. Contohlah dia baru nikah. Contoh ya, baru nikah 11/1 tahun 2020 baru nikah. Dia tak tahu isteri mengandung, tak tahu gitulah ya. Tak tahulah isteri dia pernah projek, boleh jadi tak tahu. Kan? Habis yang tu dia punya tu pecah tak pecah, iyalah sekarang ubat pun ada, makan ubat perapat, rapat gila. Tak faham sudahlah. Kan? Alih-alih baru nikah 1/1 rasmilah kata 1/1, tiba-tiba bulan 5 doktor sahkan dia mengandung. Cukup bulan pula lebih 6 bulan 7 bulan. Nampak? Pelik. Ini pun boleh menimbulkan. 2 minit. Dan yang ketiga, 4 ya, apabila tempoh masa kelahiran daripada perceraian adalah lebih daripada 4 tahun Qamariah. Dah bercerai dah tahun 2015, tahu-tahu datang 2020, bang,
saya dah daftarkan anak kita. Terkejut kawan tu. 5 tahun lebih kau kok tiba-tiba ngomong metengguk. Bayi kau anakku apa hal? Kan? Confuse suaminya. Tak boleh. Aku ngaji fiqh 4 bulan. Ni sudah 5 tahun. Confirm bukan anak aku. Kau dak lebin ke aku. Boleh tak? Boleh nafikan? Boleh. Mana pergi? Mahkamah. Ya. Baik, yang terakhir, apabila tempoh masa kelahiran daripada perceraian kurang daripada 4 tahun Qamariah, tetapi kehamilan berlaku selepas iddah isteri tamat. Ini pun kaitan dengan masalah kandungan. Ya. Baik, dalilnya tuan-tuan, ini ada satu hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, anak yang lahir daripada hamparan, yang ini yang sah akad nikahnya, berhak dinasabkan kepada keturunan, dan penzina berhak dilontar dengan batu. Ya, nak beri maksud faham, kat sini ada uraian sikit. Kalau suami isteri bernikah, isteri itu menjadi halal kepada suami untuk disetubui, ni urai bawah dia, kemudian mengandung, maka kandungan itu adalah kandungan yang sah taraf, berhak untuk anak tersebut dinasabkan kepada si suami. Dan seandainya kalau suami nak nafikan, pergi mahkamah, lawan mahkamah, bukan mahkamah, insya-Allah isterinya itu menang. Dia fight dekat mahkamah, suami dia bukan aku, bukan anak aku, bukan aku putih, dia putih, ni anak keluar macam arang kayu pula. Contoh. Mana boleh? Tak ada. Kan? Dia nafikan. Tapi isteri boleh membuktikan kepada mahkamah, maka anak tersebut masih kena nasabkan kepada bapa dia. Ini kes pelik ni tak sebab saya sebutlah. Dia tetap kena nasab. Kalau dia tak ada, dia kena pergi mahkamah. Kena nasabkan. Ya. Yang ini kita tak tahulah, saya pernah cerita ke tak cerita. Memang muka ada orang Jawa, saya cakap ya. Isterinya, suami Jawa, isterinya saya tengok Jawa ke tak boleh, saya tak pasti. Ya. Tapi tuan-tuan, tapi anaknya 4-5 orang, tapi salah seorang anaknya memang tak muka Melayu langsung. Ni cakap terus terang ni, langsung tak nampak muka Melayunya. Tapi dia tak ada masalah lah kes ni. Bapaknya ngaku itu anak dia, didaftarkan anak. Tapi kalau orang tengok tuan-tuan, memang tak ada iras muka bapak, tak ada iras muka mak. Dia muka dia ala-ala macam Bangla sikit. Pakistan Bangla tuan-tuan. Bahasa itulah tuan-tuan. Memang tak ada muka Jawa langsung tuan-tuan. Ya, tapi oleh kerana ya bapa tidak menafikan dan mereka yakin tu anak dia, tak ada masalah. Ya, jangan pula engkau ni anak aku Jawa, engkau Jawa, anak muka macam orang Nigeria ni, apa hal ni? Kau main dengan Nigeria ya? Contoh. Jangan ya. Sebab kalau cakap begitu, takut kita sudah boleh menuduh kepada isteri kita dalam bab zina. Naudzubillah min zalik. Okey tuan-tuan, ada soalan? Kalau ada soalan, bolehlah tanya-tanyakan. Ya, telefon saya pun boleh. Kalau saya tak boleh jawab, saya panjangkanlah kepada orang yang ada ilmu untuk kita kongsi dan menjawab soalan, insya-Allah. Okey tuan-tuan, terima kasih di atas jemputan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf salah silap, terlanjur berbicara nada tidak sesuai. Dan semoga tuan-tuan dan puan-puan istiqamah untuk duduk di dalam majlis-majlis ilmu seperti ini, walaupun dalam keadaan suasana norma baru. Apapun doa kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala segera mengangkat COVID-19 ini tuan-tuan. Dan Alhamdulillah hari ini sudah tersebar berita khabar yang amat baik buat kita umat Islam. Walaupun mungkin masih lagi perlukan kajian untuk pelaksanaan di dalam negeri kita, negara kita, iaitu kerajaan Saudi telah membenarkan untuk visa umrah bermula 4 Oktober 2020. Ya, tapi kerajaan kita PKPP masih sampai 31 Disember. Ya, tak apalah, kokot mudah-mudahan Allah mudahkan dan urusan-urusan untuk orang pergi haji umrah ni ya dipermudahkan sampai ke sana. Ya, sekurang-kurangnya yang tak dapat haji teringin sangat nak tengok wajah Kaabah macam mana, ya, makam Nabi macam mana, Makkah macam mana, Madinah macam mana. Tak pernah sampai. Ya, jiwanya lain macam tuan-tuan, yang tak pernah sampai ya. Nak tengok sangat bersemangat, berkobar-kobar, alih-alih Allah uji tahan sebentar, kot ini peluang dan ruang untuk dia berziarah ke bumi tanah
tanah haram, ya. Okey, terima kasih. Salah silap minta maaf saya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.